Contohnya, kacang tu dah ada depan mata, makanan tu dah ada depan mata. Antara kita sendiri, dari diri kita sendiri, nak ambil ke tak? Halo semua, bertemu lagi kita di dalam sebuah episod podcast Suara Masa Depan, Terbang Tinggi Meraih Mimpi. Dalam episod kali ini, kita membawa topik pembelajaran sepanjang hayat ataupun dalam bahasa Inggerisnya lifelong learning. Hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu khas. Beliau merupakan pengarah kepada CEPOS. Nanti saya minta beliau perkenalkanlah apa itu CEPOS sebenarnya. Hari ini kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Nur Ashikin. Selamat datang Doktor. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih kerana dapat meluangkan bersama-sama masa dengan kami berdua lah dalam podcast ini. Doktor. Kita minta doktor lah untuk perkenalkan background doktor. Silakan. Terima kasih host pada hari ini Profesor Madya Robert dan Profesor Madya Jaisam. Untuk sedikit pengenalan lah berkaitan dengan diri saya adalah selaku pengarah CEPOS, iaitu Center of Postgraduate Studies ataupun Pusat Pasca Ustazah di NBUC. Saya memegang jawatan ini pada Ogos 2004. Secara rekodnya ataupun secara kita cerita yang kemudiannya, saya masuk NBUC ni adalah pada tahun 2021. Pada waktu itu adalah saya masuk sebagai pensyarah di Fakulti Security and Enforcement Governance. Itu sebagai pensyarah saja. Dari situ saya mengajar, kemudian saya di offer untuk memegang jawatan dekan. Dekan fakulti lah. Kemudiannya NBUC mengoffer saya untuk pegang jawatan Head of Academic lah. Kemudian di sini saya sebagai pengarah CEPOS menguruskan pengajian pelajar pasca swasta lah. Itu kerjaya saya di NBUC lah. Untuk bidang akademik saya bachelor degree saya adalah dalam forensic science. Kenapa saya memasuk NBUC sendiri sebagai pensyarah FASEG? Dari situlah. Sebab saya punya bidang tu adalah forensic science. Jadi memang jiwa saya untuk mengajar tu memang dekat dengan saya lah. Kemudian saya ijazah sarjana atau master saya dalam chemistry. PhD pun saya dalam chemistry lah. Forensic science ni maksudnya apa sebenarnya forensic science? Forensic science buat siasatan, buat apa ni? Kajian. Apa itu forensic science? Dengar macam menarik kan? Forensic science kalau saya ambil di USM, kampus Kubang Krian. So forensic science ni mereka adalah individu di sebalik siasatan tu. Maksudnya kalau dari segi evidence, bukti-bukti darah, bukti dada, itu kan perlu dianalisis. Kamilah yang menganalisis bukti-bukti. Itulah sedikit latar belakang. bidang Cuma tadi doktor dah henti bahagian master tadi. Bahagian master. Lepas tu yang peringkat doktor pula. Yang saya punya bidang bidang master dan PhD saya memang selarilah dalam kimia. Tapi to be specific, kimia adalah dalam, sebab kimia ni bidang dia besar, sangat-sangat besar. Saya punya adalah electrochemistry, kimia elektrokimia. Yang still related tu dengan forensic science? Tidak, jauh sudah bidang dia. Banyak bidang. Saya pun tidak tahu bidang apa tadi itulah. Saya ingat kimia je lah. PhD bidangnya sama dengan master? PhD bidang yang sama, masih elektrokimia. Kalau boleh doktor ceritakan sedikit lah di peringkat, sebab ialah tajuk hari ini berkenaan dengan pembelajaran sepanjang hayat, dan memang kita punya orang cakap ni fokusnya mesej sampaikan kepada golongan yang sudah bekerja untuk lanjut pengajian. So peringkat master ataupun peringkat PhD. So mungkin kalau doktor boleh kongsikan sedikit dari segi pengalaman doktor
master sehinggalah berjaya PhD. Pembelajaran dia macam mana? Mau bawa diri sebagai seorang pelajar master, pelajar PhD. Saya rasa itu satu soalan yang bagus. Sebabnya nanti kita akan cerita lebih banyak berkenaan dengan pelajar doktor sendiri. Sebab apabila kita sentuh topik ni, antara saya rasa mesej utamalah dalam pembelajaran sepanjang hayat ni adalah pengalaman individu tersebut untuk bersama-sama dalam pembelajaran sepanjang hayat. Rasanya macam mana pengalaman doktor sepanjang hayat? Terima kasih. Untuk saya kaitkan tajuk kita hari ini, itu pembelajaran sepanjang hayat dengan pengalaman perjalanan pengajian saya sendirilah. Pada mulanya memang sejak habis bachelor degree ataupun ijazah sarjana muda tu memang tak terlintas langsung lah untuk sambung ke peringkat sarjana maupun kepada PhD lah. Selepas habis degree tu memang saya bekerja dulu, tapi bukan dalam bidang. Jadi bagaimana terdetiknya untuk sambung master ni adalah minat saya terhadap kimia ni. Jadi saya pun buat research mana-mana universiti dan mana-mana program yang saya minat. Saya sambung ke UKM dalam bidang master in chemistry, tapi coursework lah. So master ni ada coursework, mixed mode dan by research kan. So, saya dalam coursework. Kemudiannya apa yang saya boleh kaitkan dengan pembelajaran sepanjang hayat ni, walaupun kita dah bekerja, kita punya impian ataupun cita-cita untuk sambung belajar tu takkan terhenti kat situ. Maksudnya kita ada pilihan, sama ada kita buat pengajian secara separuh masa, masih bekerja sambil buat pengajian, ataupun buat secara sepenuh masa lah. Kalau untuk saya buat secara sepenuh masa sebab coursework tu dia sangat pendek, dia punya tempoh hanya 1 tahun saja. Untuk sambung kepada PhD pula, macam mana tertibnya, selepas habis master tu saya bekerja balik. Semasa bekerja tu saya bekerja di Universiti Pendidikan Sultan Idris lah. Saya bekerja di situ, dan semasa bekerja tu saya mendapat informasi berkaitan grant. Dan saya buat research grant yang saya pensyarah yang dapat lah, penilaian yang dapat. Jadi memang dekat dengan bidang saya. Jadi saya pun mencuba nasib lah untuk approach pensyarah ni dengan menyatakan saya punya bidang, saya punya minat memang dekat dengan grant pendidikan yang pensyarah ni dapat, grant FRGS. So Alhamdulillah saya diterima, dan di situlah bermulanya saya punya pengajian PhD. Kebiasaannya apabila orang mula kongsikan pengalaman, saya akan tanya satu. Sepanjang inilah perjalanan doktor untuk PhD ni, apa yang cabaran dia yang doktor tempuhi lah, yang saya rasa pendengar, terutama yang pelajar di bawah Cekos, masuklah mana-mana institusi, apa sebenarnya cabaran doktor ketika melanjutkan pengajian PhD? Cabaran ya. Cabaran kalau nak cerita dengan cabaran memang ada. Yang pertamanya adalah dari segi komitmen lah. Dari segi komitmen untuk kita fokus dengan kerja, dengan pengajian kita, lagi-lagi bidang research ni yang melibatkan kita tu masuk makmal untuk buat research, untuk siap on time kan. Itu yang pertamalah dari segi komitmen. Yang kedua dari segi yang kita kena pastikan kita punya laluan tu ataupun kita sentiasa berada on track supaya tak tersasar. Dari 3 tahun pergi 5 tahun kan, kita sentiasa berada pada on track lah. Yang ketiganya adalah dari segi, mungkin ini lebih spesifik, dari segi penerimaan kita, contohnya macam in terms of penerbitan artikel kan. Sometimes kita cuba, sebab penerbitan ni adalah salah satu syarat untuk kita dapat PhD. Sometimes bila kita hantar untuk penerbitan kepada satu jurnal tu, kita akan expect untuk terima ditolak. Jadi itu adalah salah satu cabaran lah bila kita ditolak. Saya untuk pengalaman saya pernah 5 kali ditolak oleh jurnal. Tapi kita kena keep on hantar lah sampailah kita diterima publish kita punya artikel tu. Itu dari satu cabaran. So itu cerita, maksudnya sesiapa pun yang mau sambung belajar peringkat master atau
peringkat PhD, satu perkara yang orang kena terima dan orang kena ready dengan penolakan tadi yang doktor cakap tadi. Betul. Kena ready. Penolakan dan kegagalan lah. Kegagalan. Tapi tidak bermakna bila gagal sekali ditolak sekali itu mana Betul. Putus asa sampai sana saja. Ya. Kan, so mungkin masih boleh diteruskan sampai dia percaya. Sebab memanglah untuk dapatkan orang cakap kelayakan PhD utamanya bukan sesuatu yang mudah. Kan, bila sudah ada title PhD dokter ini, itu dokter PhD itu pengikirapan kepada knowledge, kan, ilmu yang kita sudah terbuka itu sebenarnya. So, okay. Alright. Saya itu memang perlu sendiri pelajar ataupun macam yang Jai cakap tadi lah, pelajar yang di luar sana yang memang dalam fikirannya mau sambung, tapi dia kena siap sedia lah cabaran dia punya penolakan. Tapi poin dia itu bukan bermakna ditolak sekali terus putus asa begitu, gagal ataupun terus tidak boleh teruskan, tidak begitu. Tapi daripada pengalaman doktor dan sudah habis sebenarnya daripada 5 penolakan tadi, dan akhirnya berjaya juga di ujung hari, tapi konsisten lah. Dia kena fokus, konsisten. Itu saya rasa satu message yang amat baiklah, terutamanya kepada orang-orang atau pelajar doktor sendiri. Okay? Doktor mula menjawat sebagai pengarah CEPOS pada Ogos tadi kan. Okay, dan saya pasti mungkin dalam masa-masa yang singkat masih awal lagi, mungkin doktor sudah mula berhubung dengan komunikasi dengan pelajar doktor sendirilah. Secara umum lah doktor, pelajar yang sedia ada ni memang bekerja lah. Ya, yang kebanyakan ni pelajar yang sekarang di peringkat postgrad ni kebanyakan mereka yang bekerja lah. Okay. So saya rasa satu message tadi itulah perlu dihadam sendiri oleh pelajar. Sebab master setahun. Okay. PhD tadi kalau kita ambil secara ringkas dia mungkin dalam 3-4 tahun lah. Kalau dia memang fokus lah. Maknanya kalau ambil doktor ni, kalau saya tengok dalam tempoh campur master, kalau betul-betul dia mau fokus dapatkan doktor dia, dalam tempoh 4 tahun, 5 tahun boleh dapat lah. Tapi komitmen tu kena betul-betul ada lah. Okay. Saya ingin tahu lebih banyak berkenaan dengan pelajar doktor lah. Okay. Satu, kita sudah tahu dia kebanyakan bekerja. So komitmen bekerja tu memang ada sambil dengan bekerja dan belajar pada masa yang sama lah. Okay. Dari segi diorang masuklah doktor untuk sambung master, okay? Macam mana doktor? Dia ada kemasukan dia sekarang macam mana dengan pelajar doktor sekarang? Saya fokus pada pelajar yang sedia ada lah ya. Untuk pelajar yang sekarang yang pelajar di bawah saya, kebanyakan mereka ni satunya adalah alumni sendiri. Alumni itu dari bachelor sambung ke master. Master sambung ke doctoral, mereka alumni lah. So alumni ni ada beberapa kebaikannya, antaranya adalah mendapat kredit transfer ataupun perpindahan kredit. Perpindahan kredit khususnya dari master kepada doctoral. Okay, satunya perpindahan kredit. Okay, selain daripada alumni, pelajar saya juga adalah dari luar yang menggunakan kemasukan normal entry. Okay. Yang ketiganya adalah melalui apel. Okay. Apel. Saya kupas sedikit berkaitan dengan apel. Kita ada apel A, apel C dan apel Q. Okay. Apel A ni lah berkaitan dengan kita punya admission, cara kemasukan. Okay, cara kemasukannya contohnya kita punya calon pelajar ingin daftar ke dalam NBUC, daftar sarjana, daftar master, tapi beliau tak ada bachelor degree. Macam mana ni, saya tak ada bachelor degree tapi saya nak juga sama master. Saya tak naklah buang masa 3 tahun sambung degree kan. Saya tak nak. Saya dah bekerja ni, tak nak buang masa sambung degree sampai 3 tahun. Tapi saya ada diploma. Dengan syarat saya ada STPM, diploma, setara atau setara pula. Sasi ke, matrikulasi ke kan. Calon ni dah ada STPM dan setara. Boleh masuk terus kepada master. Okay, tapi tak ada syarat-syaratnya lah. Syarat-syaratnya adalah antara yang pertamanya adalah calon ni adalah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. 30 tahun dan ke atas. Okay. Mempunyai pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang berkaitan lah.
So dekat situ lah kita berkaitnya dengan kita punya topik pada hari ini. Betul. Kan? Okay, pembelajaran sepanjang hayat. Walaupun dia dah bekerja, tapi pengalaman tu kita boleh gunakan untuk melayakkan beliau untuk sambung tingkat sarjana dan ke atas. Okay. Seterusnya itulah APLA. Masukan macam mana masukan pelajar walaupun mereka ni tak ada bachelor degree ataupun ijazah sarjana muda, tapi mereka ni boleh sambung tingkat sarjana master. Okay, yang keduanya adalah APLC. APLC ni lah berkaitan dengan credit transfer lah. Kita menggunakan credit transfer untuk sambung ke peringkat seterusnya. Itulah data doktor tadi. Apel A ni kita panggil dia apel access lah. Apel access, apel C ni apel kredit. Okey, di mana kalau kita kaitkan balik tadi doktor, macam doktor terangkan tadi, dia guna pengalaman kerja tu juga untuk transfer dia punya kredit tu. Sebab kalau doktor cakap tadi tu, transfer kredit untuk peringkat master ke doktor tadi, itu transfer kredit secara biasa lah kan. Tapi kalau ni apel C, dia gunakan pengalaman kerjanya untuk transfer pula subjek dia. Itulah keunikan yang ditawarkan oleh MQA sendiri. So means transfer kredit ni maksudnya pengurangan subjek. So dari sini bila dia melibatkan pengurangan subjek, boleh jadi tempoh pengajian akan lebih pendek. Akan lebih pendek, tapi kurang daripada minimum tempoh pengajian lah. Itu dia kena ikut minimum juga kan. So maknanya lah kalau kita ambil satu contoh secara umum saja, master setahun lah kan doktor? Betul. Master setahun. So contohlah kalau kita ambil apel C tadi, apel C ikut pemahaman saya baca daripada MQA punya guideline, dia maksimum kalau dia berjaya transfer kredit 30%. Okey, 30 maknanya kalau setahun master 10 subjek kan, kurang 10 subjek, kita tolak project paper lah, maknanya 9 subjek lah. So kalau 30% mungkin dia berjaya dapat transfer kredit 2-3 subjek begitulah. So maknanya tempoh pengajian tu lagi kurang daripada setahun lah. So ni 2-3 subjek itu dikecualikan daripada untuk kelas. So bagus sebenarnya. Ya. So semua tu dia merangkumi topik kita hari ini lah, macam doktor cakap tadi, memang sesuai betul. Pembelajaran sepanjang hayat. Dan apa doktor sentuh tadi, pembelajaran sepanjang hayat ini sebenarnya dia besar. Okay? Dan kalau kita silap doktor, pembelajaran sepanjang hayat dalam framework MQA itu dia terletak di sebelah kanan kan, paling sebelah kanan lah. Dia merangkumi daripada level T1 sehingga T8. T8 ni adalah tingkat doktoral. Okey. Sebab biasanya kami keluar, kami biasa jumpa orang umum, kami cakap T8 dia tidak tahu ni. Dia ingat table 8 kan. So bila kita drop table 8, oh doktor okey, orang baru faham. Okay. Macam scientific kan untuk MQA punya. Betul. Kalau cakap dengan orang awam memang orang kurang faham. Dia memang kurang faham, dia tidak tahulah. So okey satu ialah semua ni adalah inisiatif yang diberikan lah oleh MQA lah. Apel A tadi doktor sudah cerita, apel C pun sudah doktor cerita. Tadi satu lagi apel Q lah. Apel Q. Apel Q ni khas untuk tingkat apel Q. Apel Q, apel qualification lah. Mungkin saya cerita sedikit lah. Apel qualification ni adalah satu inisiatif juga yang diberikan oleh diberikan oleh MQA sendiri, di mana pengalaman kerja tu dia kalau dia berjaya melepasi semua penilaian asesmen yang diberikan oleh institusi yang berdaftar, maka dia akan layak untuk transfer pengalaman tersebut ke dia punya inilah sijil ke ijazah ke. Itu satu lagi rasanya satu aspek lah yang boleh diterokai lagi lah oleh pelajar di luar sana. Saya rasa itu sangat-sangat yang terbaik lah inisiatif yang daripada kerajaan kita untuk mengiktiraf golongan pekerja yang sudah kaya dengan pengalaman, tapi kurang dari segi pendidikan terdahulu lah. Jadi LPQ ini disediakan bagi mengiktiraf pengalaman orang. Majelis pengalaman kerja itu setara dengan kelayakan yang boleh dianugerahkan kepada orang. So, ini ramai tidak tahu sebenarnya. Ramai tidak tahu.
golongan-golongan veteran di luar sana yang umur sudah 5-60 tahun kan, pengalaman sudah 20-30 tahun. Sebenarnya pengalaman itu boleh diterjemahkan dalam pengiktirafan akademik. Betul, sama ada master ataupun peringkat PhD. Ya, so kalau kita punya pendengar boleh dapat ini maklumat, so mungkin boleh dikritiki kita lah. Ya. Boleh dikritiki, boleh bagi advice lagi, boleh bagi advice. Dan yang satu info yang rasanya ini info yang sangat baru lah. Kami berdua pun baru bincang, mungkin kita ambil peluangnya untuk kongsi kepada doktor juga lah. Di mana dalam pembelanjaan bajet baru-baru ini, yang dibentangkan oleh Perdana Menteri sendiri, untuk bajet belanjawan tahun hadapan, Apel Q ni akan ada satu bajet khas untuk Apel Q ni kepada penjawat-penjawat awam lah. Tapi tahun depan lah. Di mana di bawah kerajaan tahun hadapan nanti, penjawat-penjawat awam yang ingin melanjutkan pengajian, dan kalau tidak silap saya syarat awal kenalah 15 tahun ke atas dalam pengalaman kerja itu boleh memohon Apel Q. Dan kerajaan sendiri akan bagi dana bantuan lah, di mana setakat ini yang diumumkan RM15,000 untuk setiap tidak pelajar ataupun calon lah. Itu sangat bagi advantage lah kepada kita punya calon-calon pelajar di luar sana kan. Betul. Terutama penjawat awam lah, setakat ini dia buka kepada penjawat awam. Tahun depan ya. Tahun depan ni sekejap lagi doktor. Betul. Tahun depan lagi. 2 bulan lagi. Cumanya lah kan, kalau boleh kita kongsikan di sini, minta pendapat daripada dokter sendiri. Banyak kemudahan yang memang disediakan oleh kerajaan menyokong kepada sistem pembelajaran sepanjang hayat yang memang difokuskan kepada golongan pekerja. Kenapa kerajaan begitu serius untuk menyokong pendidikan sepanjang hayat kepada golongan kerja yang sedia ada? Kenapa? Yang boleh saya kupas dari sudut pandangan saya lah. Kalau kita lihat contohnya dari profession pensyarah. Kalau dulu kita dapat tengok pensyarah masuk bachelor degree pun dah boleh masuk. Master pun dah boleh masuk. Tapi sekarang kebanyakannya universiti awam. Compulsory kan ada PhD. Even universiti awam, mereka ditawarkan satu skim, panggil skim latihan. Mereka beri skim ni kepada pensyarah-pensyarah yang master holder ni untuk sambung pengajian PhD. Mereka galakkan. Kenapa kerajaan sarankan pembelajaran sepanjang hayat ni? Di sinilah. Kebanyakannya profession ni mereka tidak lagi lihat kepada diploma. Ada certain profession lah. Mereka akan lihat kelayakan yang lebih atas. Jadi di situlah kerajaan galakkan kita punya sambung pengajian. Untuk ada pengiktirafan kelayakan akademik. Ya, saya setuju dengan pandangan doktor lah. Sebab kalau kita ikut peredaran massa, peredaran massa dari segi perjawatan pun dalam peringkatan awam ataupun swasta. Kalau mungkin 20 ke 30 tahun yang lepas, perjawatan melalui PMR pun ada, SPM pun banyak, dan majoriti lah begitu. Tapi sekarang ni banyak jawatan-jawatan yang dulu boleh dipohon melalui SPM, tapi sekarang tidak lagi. Perlu ada STPM, perlu ada diploma, sudah ada tingkatan. So ini memaksud kerajaan, dan mungkin juga berkait, dokter, ini pendapat saya juga, mungkin juga berkait dengan inisiatif ataupun mission kepada kerajaan Malaysia itu untuk mewujudkan atau melahirkan lebih ramai tenaga mahir, pekerja yang mempunyai kepakaran, setiap individu itu. Sebab kalau ikut statistik, saya baca statistik laporan pada tahun lepas, pada tahun 2023, saya rasa ini pun peluang kita kena sampaikan mesej kepada orang. Laporan statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun lepas 2023, peningkatan pengambilan pekerjaan ataupun jawatan dipohon oleh golongan menggunakan minimum
kelayakan minimum. Okay. So kalau kita cuba tengok dari segi statistik pula, lepasan SPM yang tidak melanjutkan pengajian itu sangat tinggi. Ya. Jadi di situ macam kita boleh tengok, yes, memang hari ini lebih ramai yang masuk melalui minimum kelayakan untuk dapatkan pekerjaan. Mungkin ada faktor-faktor lain, kan, yang menjadikan pekerjaan itu lebih utama daripada sambung belajar. Okay. Tapi inilah maksudnya kita kena sampaikan message kepada orang bahwa yes, hari ini kamu ambil keputusan masuk kerja menggunakan kelayakan akademik yang minimum, tapi menggunakan melalui platform pengajian sepanjang hayat. Inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh kerajaan banyak disediakan oleh kerajaan, dan juga dari segi flexibility program pengajian yang ditawarkan oleh institusi itu memberi peluang kepada orang biarpun belum sudah bekerja boleh teruskan pengajian. Atas sebab kita perlu menyokong itu dasar kerajaan supaya majoriti pekerja yang ada di Malaysia, tenaga buruh yang ada di Malaysia ini seperamahir ataupun mahir. Ya, sebab bukan kita perkecilkan pekerja yang masuk melalui SPM, tapi hakikatnya dorang ini bila kita masuk pekerjaan melalui kelayakan SPM ini, kita dalam kategori kurang mahir. Yes, itu dari segi laporan yang saya baca. Tapi untuk melahirkan pekerja mahir perlu ada kelayakan-kelayakan yang lebih tinggi daripada itu. Jadi itu macam yang dokter yang cakap tadi lah. Kalau kita tengok perubahan masa, yes, kan, jawatan-jawatan yang dulu 10-20 tahun boleh dimohon melalui SPM, tapi sekarang sekurang-kurangnya kelayakan ijazah. Mungkin boleh saya tambah sikit dengan poin itu. Untuk yang pada zaman dahulu lah, yang masuk kerja melalui minimum kelayakan, tapi golongan ini mempunyai pengalaman kerja yang banyak. Jadi bila mereka masuk alam pekerjaan, mereka sudah selesa bekerja, tetapi tanpa mereka sedar, mereka ni telah pun mengumpul pengalaman kerja yang banyak, di mana pengalaman kerja ni yang membolehkan, yang melayakkan mereka untuk sambung ke peringkat seterusnya. Tanpa mereka sedar, mereka ni ada advantage. Mereka ni sedia memang ada advantage untuk mereka sambung ke pengajian seterusnya. Okey, doktor. Okey, sudah banyak kita bercerita tentang pembelajaran sepanjang hayat. Okey, kali ini mungkin kita mau mengenali lebih banyak pelajar doktor sedikitlah. Okey, dalam tempoh doktor ambil alih Ogos tu, rasanya latar belakang pelajar ni apa latar belakang orang? Kerjaya, mungkin kerja lah kita sebut sedikit. Kebanyakan pelajar yang sedia ada ni, mereka datang dari politician, dari kaki tengah awam, badan berkanun, swasta, dan ada yang mempunyai syarikat sendirilah. Kalau saya boleh kaitkan sedikit yang kelima yang mempunyai syarikat sendiri ni dengan episod kita pada hari ini, pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar ini kalau ikutkan dia punya bachelor degree adalah dalam engineering. Engineering, civil engineering. Sekarang ni beliau ada syarikat sendiri, iaitu syarikat pengurusan lah. Jadi yang trigger dia untuk sambung Master in Management ni adalah di mana beliau punya bidang pekerjaan sekarang. Walaupun background dia adalah engineering, tapi bila beliau masuk bidang bekerja dalam pengurusan, yang trigger dia ataupun yang motivate dia untuk sambung dalam bidang Master in Management. Sebabnya mungkin saya teka dulu lah, dia mau ambil management ni sebab dia ingin dapatkan ilmu untuk management tu lah. Betul. So dalam maknanya, kalau seorang pengurus tu lah contohnya, dia ada ijazah yang lain, dia mau ambil Master in Management ni, sebenarnya tidak ada masalah jugalah kan doktor, untuk dia melanjutkan bidang yang berbeza lah. Memang tidak ada masalah. Memang untuk peringkat pasca sarjana ni kita tak tengok bidang kelayakan ataupun bidang pelajar ni, bidang calon ni yang terdahulu, maksudnya bachelor ataupun diploma. Cuma dia tengok kepentingan tu lah untuk dia menyambung atas supaya dia boleh manage dia punya business properly lah, mungkin begitulah. Ya.
Dan saya tertarik sebenarnya latar belakang pelajar-pelajar doktor tadi. Ada yang ahli politiknya, kaki tangan kerajaannya pula pun ada, swasta. Makanya kalau saya tengok hampir semua industri tu ada belajar dengan NBUC lah, di bawah CEPOS lah. Dan mungkin itulah dia sambung ni mungkin sebab ada objektif masing-masing lah. Contoh macam yang pelajar doktor ambil contoh tadi, itu perniagaan dia. Mungkin ahli politiknya ada juga. Mungkin yang kaki tangan awam, kaki tangan swasta tadi mungkin lebih kepada kerja yang kita tidak tahulah. Tapi secara kalau secara faktanya adalah penting untuk menyambung itulah. Sebabnya mungkin jangan tengok apa objektif dia lah yang dia ambil tu. Alright, so kita sudah mengenali sedikit lebih banyak berkenaan dengan pelajar yang ada sekarang, dan kami dipahamkan ada sebenarnya pelajar antarabangsa juga. Ya, ada. Sebabnya demografi pelajar CEPOS ni dia terdiri daripada kalangan lokal, ada Sabahan lah, dan saya rasa mungkin ada yang daripada Semenanjung juga. Ada juga kan? Sarawak pun ada. Sarawak pun ada. Dan inilah ada pelajar antarabangsa. Mungkin doktor boleh kongsi latar belakang pelajar antarabangsa ni pula. Dari mana dia orang? Untuk yang pelajar antarabangsa memang adalah yang menyambung pengajar di NBUC. Kebanyakannya mereka adalah pertamanya dari China, Pakistan, dan ada juga dari Bangladesh. Ya. So upcoming ni kita akan terima lagi masukan dari China, Pakistan, dan also Sri Lanka lah. Sri Lanka pun ada. Ya, Sri Lanka pun. Mostly diorang ambil program apa? Ya, mostly ni diorang ambil Master in Management dan Doctor of Business Admin. So kalau boleh saya tanya lah, so since pelajar kita yang dalam ambil program ni ada lokal, ada Semenanjung, Sarawak, international, apa sebenarnya penarik sebenarnya diorang pilih NBC? Mungkin dari segi penawaran, mungkin dari segi flexibility dia macam mana? Dari yang boleh saya ni mungkin dari segi satunya dari segi flexibility lah yang NBUC offer. Flexibility saya boleh sentuh berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran. Mereka boleh dapat dari NBUC ni. Mereka program di NBUC ni Master in Management dalam mode konvensional, Master in Management dalam ODL. So MQA pun dah tetapkan konvensional dan ODL ni berbeza lah. Ada dua cara pembelajaran dan pengajaran. So konvensional ni adalah, maksud konvensional ni adalah pengajaran dan pembelajaran secara fizikal ataupun gabungan dengan blended ataupun hybrid ataupun pembelajaran secara teradun. Blended learning ni dia merangkumi pembelajaran secara bersemuka ataupun atas talian. Di situ salah satu advantage lah yang di offer oleh NBUC, di mana pelajar boleh mengikuti kelas secara atas talian walaupun dia berada di Terengganu, walaupun dia berada di Johor, kan? Itulah kebaikan atau kelebihan blended learning, ataupun yang lebih lagi adalah ODL. So ODL ni dia lebih daripada 60% kaedah pembelajarannya adalah secara atas talian. Jadi kat mana pembelajaran yang berada, still boleh enroll dalam program. Kalau boleh spesifikkan atas talian itu dia macam mana? Dia online class ataupun self study? Kalau untuk to be specific lah, kita ada secara bersemuka dengan atas talian. Secara bersemuka ni dia ada asynchronous dengan synchronous juga lah. Kalau macam kalau tak silap saya, kalau bersemuka, kalau kita pensyarah dengan student berada dalam platform yang sama, contohnya Google Meet, Zoom, itu diklasifikasikan secara bersemuka. Yang satu lagi atas talian ni ataupun ODL ni, kita panggilnya ni self learning lah. Belajar akan belajar sendiri dengan learning materials yang NBUC provides. So saya rasa ini menarik ini. Sebab kita sedia maklumlah golongan bekerja ini memang kurang masa, di mana di waktu kerja memang stres buat kerja, kan balik-balik di rumah pun banyak-banyak
kerena lagi di rumah. Ya, tapi mungkin ya platform yang disediakan oleh NBC untuk mananya orang boleh belajar secara sendiri, kan? Boleh belajar secara sendiri. Saya rasa ini yang menarik lah, ya menarik, memudahkan untuk orang semua belajar lah, biarpun dalam keadaan memang sibuk bekerja. Ya. So itu yang dimaksudkan saya rasa yang flexibility yang ditawarkan oleh NBC lah. Okay, untuk rasanya kan dokter, yalah berbalik kepada dia bekerja. Bila masa dia mau buat assignment, itu pertanyaan dia. Belum lagi dia mau tengok dia punya nota dan tugasan tu mungkin silap-silap dia hanya dapat buat tugasan tu sebelah malam, tengah malam pun ada juga. Dan kalau dia set kemungkinan besar pencara ni pun dihubung sebelah tengah malam lah. Cuma mungkin ada pelajar ni lah dia kongsi sebenarnya pencara ni sangat baik hati lah. Okay? Ini yang kami dengar lah, dimasukkan dalam fleksibilitas tadi lah, saya kaitkan juga pencara ni dia sedia bantu. Itu yang dia rasa mungkin mau sambung belajar tu lah. Mungkin itu saya doktor dia belum dengar lagi, tapi saya kongsikan lah. Dia belajar untuk fleksibel, masuk pencara pun dia sedia membantu juga untuk ialah sebarang persoalan yang diterima oleh pencara tu lah. Okay. So itulah berbalik kepada pelajar antarabangsa tadi, kita ada banyak demografi pelajar antarabangsa tadi juga ada, kan doktor? So dia pun ada di sini, dan juga pengajian master dan juga doktoral tadi lah. Okay, melalui dia pilih NBC sebab doktor cakap tadi flexibility. Okay, so sangat baik juga lah, menarik untuk orang luar dengar kenapa dia mau menyambung pengajian, terutama yang ahli politik, ahli perniagaan dan sebagainya tadi itulah. Okay, untuk menyambung pengajian bersama dengan NBC. Okay, tapi saya ingin tanya sebenarnya juga dalam, yalah kita tahu sudah dia punya demografi pelajar. Okay, mungkin sekarang kita mau tanya, so ini saya rasa satu perkara yang memang kita kena sentuh juga lah berkenaan dengan pembiayaan ataupun pembayaran iuran pelajar ni lah. Okay, saya pasti kalau golongan kerja, saya rasa doktor pun dulu dia bila sambung belajar antara elemen yang perlu dia fikirkan. Okay, so kita tak boleh lari. Kita duduk belajar, kita kena bayar iuran. Okay. Kisahnya di mana-mana pun. So dari segi pembayaran ataupun pembiayaan lah yang pelajar di bayar iuran doktor. Mungkin doktor boleh kongsi macam mana pula orang boleh manage yang punya kewangan untuk pembayaran iuran ini. Okey, itulah antara elemen yang diambil berat oleh calon pelajar untuk sambung belajar. Satunya adalah komitmen. Yang keduanya adalah betul yang Ibu bercakap dari segi kewangan lah. Macam mana ni nak bayar iuran pengajian ni? Tak ada 10K, tak ada 15K kan? Okey. Kalau di Malaysia ni kita ada lebih spesifik di Sabah ni lah, kita ada mahasiswa, yayasan Sabah pun ada. Yayasan Sabah ada, kita ada My Brain dan melalui potongan KWSP lah. Pelajar-pelajar yang sedia ada yang sekarang ini kebanyakannya mereka ada yang juga yang dapat terjaan dari di bawah Yayasan Sabah ataupun mana-mana negeri pun memang mereka ada sendiri kejayaan ini, Yayasan negeri. So, maknanya kalau ini saya rasa maksud doktor ini kalau untuk kaki tangan awam, contohnya kalau macam kerajaan negeri Sabah lah, ada menyediakan bantuan kewangan sebenarnya lah, khusus untuk agensi-agensi di bawah kerajaan negeri contohnya. Dan saya pasti negeri-negeri yang lain pun ada juga, tapi dengan syarat dia ada nyambung pengajian lah. Dan saya tertarik juga tadi doktor kongsi tadi ada option pembayaran untuk mahasiswa pun ada, lepas tu ada lagi My Brand pun tadi ada. Mungkin doktor boleh kongsi My Brand ni apa ni sebenarnya? My Brand Okay, My Brand ni adalah di bawah kita punya itulah pengajian tinggi, beasiswa di bawah My Brand. Sekarang ni dipanggil My Brain 2.0. My Brain 2.0 ni adalah spesifik kepada pasca swasta, ijazah sarjana dan kedoktoran. Pelajar boleh ataupun calon boleh memohon, tapi dia ada tempoh lah. Tempoh untuk tahun ni sudah tutup. Tahun ni, tahun depan boleh mohon untuk beasiswa My Brain lah. So, maknanya dengan
Kalau dari segi syarat dia doktor untuk migraine ni dia khusus untuk siapa sebenarnya? Okay, untuk syarat pula dia khusus kepada golongan yang tidak bekerja ataupun tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Okey. So maknanya contoh lah, kalau saya ambil satu contoh random. Kalau dia driver Grab contoh dia, kan doktor, Betul. dia ada mau menyambung pengajian, dia mungkin kekurangan sedikit daripada segi dia punya kewangan, dia mungkin boleh pertimbangkan untuk ambil migraine tu lah. Tapi mungkin tahun depan lah macam doktor cakap tadi kan. Betul. So maknanya sekarang pun dia boleh rancang sudah lah. Ya. Untuk menyambung option mungkin dia boleh mohon migraine. Migraine. Ada sudah inisiatif kerajaan ya. Banyak kemudahan sebenarnya, banyak kemudahan yang disediakan bagi penumpang golongan kerja ni supaya diorang ni boleh dapatkan satu pemikiran kelayakan akademik yang lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang. Saya tertarik, saya terbaca awal pagi tadi ada satu saya terbaca satu artikel. Okey, ada seorang golongan saya golongan warga emas umur 60 tahun atau 70 tahun kalau tidak silap saya. Okey, dia baru umur pada 60 ataupun 70 tahun dia baru dapat PhD daripada Universiti Malaysia Terengganu. Dan kalau saya baca artikel tu dari segi dia punya penceritaan di sana, untuk dia habiskan dia punya PhD, maknanya dia buat kajian dia tu ambil masa 10 tahun. So, maknanya kalau umur dia habis tu contohlah 70, dia mula sambung pada 60 tahun. Buat kajian, untuk Buat kajian? buat dia punya mungkin research dia lah, research dia. Jadi ya umur kira warga emas tu lebih kan, warga emas, tapi masih ada motivasi untuk dapatkan dia punya PhD dia. Pada itu. Ya, jadi saya rasa ya sangat menarik dan sangat memberi inspirasi, untuk golongan-golongan warga kerja yang masih muda, kan, yang mungkin ya dorong sudah berpengalaman, so why not ambil peluang dengan banyak dari segi flexibility kita sudah sediakan, dari segi bantuan kewangan di peringkat KPT federal dan juga state itu sendiri pun ada inisiatif kewangan yang disediakan. Ya tadi Pion Desam, kalau saya ambil contoh umur tadi tu, belum terlambat lagi lah kepada yang di luar, belum terlambat lagi. Saya pun tercapai juga. Ya, betul. Tercapai juga kan. Salah satu antara yang trigger kita untuk sambung pengajian ni, antaranya salah satu ada keperluan lah, keperluan untuk kita naik jawatan. Yang keduanya adalah untuk kita sendiri, capai diri kita. Boleh tak kita buat master? Boleh tak kita buat PhD? Kalau tadi itu sudah 70 boleh kan doktor? Ya. Apatah lagi yang di bawah 70? Betul. Dan peluang itu sentiasa ada. Jadi kalau isunya tadi dari segi kesibukan kerja, kita sudah sediakan flexibility. Isunya dari segi keuangan pun sudah ada banyak inisiatif. Ya. So banyak sangat kita cerita mengenai pembelajaran sebenarnya hayat ni lah. Sebabnya satu topik yang dekat di hati saya sendiri secara peribadi lah. Sebabnya saya pun banyak berkecimpung dalam bidang yang sepanjang hayat ini. Tapi mungkin next kita punya topik adalah berkenaan dengan CEPOS sendirilah. Mungkin perancangan CEPOS ni dari segi programnya, mungkin ada perancangan yang lain yang mungkin boleh doktor kongsikan juga. Untuk perancangan CEPOS akan datang, buat masa ni kami memang ada program di bawah management dan administration sajalah. So untuk perancangan akan datang, kami akan kami akan produce new program, antaranya berkaitan dengan pendidikan, yang kami memang target golongan-golongan cikgu, golongan cikgu dah. Master education. Ya, betul. Dalam pipeline yang kami dipanggil doktor, MBA pun ada juga lah. MBA pun ada, ya. MBA ODL. MBA ODL. Ya, MBA ODL. So ODL ni doktor online distance learning kan doktor? Memang 100% online. Tidak perlu datang lagi di campus. Tidak 100% lah open and distance learning ni kan, dan dia punya persen untuk, tapi dia punya persen online tu lebih tinggi daripada yang konvensional. So maksudnya di sini
masa dia kerja curi-curi belajar pun boleh lah, tapi kita galakkan lah. Okay, so ialah satu perancangan yang ialah kita looking forward untuk CEPOS. Okay, mungkin ada satu yang mungkin kami kelepaskan doktor, berkenaan dengan CEPOS ni, dia seringkali berkait dengan penyelidikan. Okay, doktor, penyelidikan. Daripada program itu sendirilah, contoh macam doktor begitu, DBA, okay, ataupun master ada project paper kan. Adakah pelajar tu dalam master ataupun DBA tu kena buat research? Okay. Memang, kalau berkaitan berkaitan dengan postgrad punya programnya ataupun pascasluar punya program, memang kita calon takkan lari dengan penyelidikan punya elemen. Walaupun dalam kertas projek, walaupun dalam disertasi ataupun tesis, memang akan terlibat dengan penyelidikan. Okay? Penyelidikan secara kualitatif atau kuantitatif lah. Memang requirement untuk master in management kita ada 8 jam kredit untuk kertas projek. Untuk DBA pula kita ada 36 kredit. DBA ataupun Doctor of Business Admin kita ada 36 jam kredit untuk disertasi. Okay. Pelajar memang perlu membuat penyelidikan dengan bimbingan penyelia. Ada pelajar akan kita assign untuk penyelia yang berkelayakan lah untuk bimbing mereka ni sepanjang penyelidikan mereka. So calon ataupun pelajar tu tidak perlu risau lah. Yang perlu risau sebab ada penyelia yang akan bantu sepanjang research. Dan penyelia itu memang institusi yang mendapatkan untuk orang akan. Right. So masa ni doktor selalunya suntuk dan tidak sempat kita cerita lebih panjang lebar. Banyak sebenarnya kami mau tanya, tapi tidak apalah. Kita mungkin kalau ada masa terluang di lain hari, kita mungkin dapat sesi-sesi seperti beginilah. Ya. So sebelum kita akhiri segmen kita pada hari ini, mungkin ada nasihat daripada doktor kepada pelajar ataupun mungkin kepada orang dewasa. Nasihat ya, ataupun motivasi, kata-kata motivasi dah. Pengajian ataupun pembelajaran dalam kehidupan ni kita tidak sangat luas, tidak terhenti sekadar SPM, MR, SPM, diploma. Jadi peluang pun ada di mana-mana. Jadi semua kita tanpa mengira latar belakang memang layak untuk sama belajar. Peluang pun ada. Cuma atas diri kita sendiri yang nak sambung, mau ataupun tidak. Contohnya, kacang tu dah ada depan mata, makanan tu dah ada depan mata. Antara kita sendiri, dari diri kita sendiri, nak ambil ke tak? Nak grab ke tak? Kita punya peluang tu, opportunity tu, nak grab ke tak? Kacang tu lah. Ya, kacang. Dan satu juga yang perlu mungkin boleh dipikirkan ataupun jangan dikira. Okay, yes, peluang tu memang ada. Tapi persaingan tu pun ada. Persaingan. Since peluang ada, tapi kita tidak ambil, mungkin orang lain ambil. Ya, kalau kita kaitkan dengan konteks orang golongan bekerja, persaingan untuk jawatan-jawatan tertentu dan apa semua. Kalau kita terus kekal dengan zone selesa, orang lain akan ambil peluang itu. So, ambillah peluang, bertindaklah dengan segeranya. So satu segmen ataupun episod yang saya kira sangat bermanfaat lah, dan mudah-mudahan yang mendengar di luar pun dapat message tadi lah. So terima kasih doktor. Okay. Terima kasih. Dan kita jumpa di lain hari. InsyaAllah. Okay. Terima kasih.